Apa itu representasi? Menurut Stuart Hall, dalam teori representasi terdapat proses penghasilan makna yang menggunakan bahasa dan berlaku pertukaran dalam budaya yang dilakukan antara kumpulan. Representasi ini menjadikan kita mempunyai konsep tentang sesuatu supaya kita boleh mentafsir dan menggambarkan sesuatu kejadian, objek, perkara sebenar, dunia hayalan dan lain-lain perkara. Terdapat dua konsep yang berkorelasi dalam perwakilan, iaitu konsep minda dan bahasa. Dalam sesuatu medium, representasi sudah tentu memberi kita idea dan cuba menerangkan kepada khalayak sesuatu mesej atau perkara yang ingin disampaikan. Media bukan sahaja mewakili perkara yang berkepentingan umum, tetapi juga boleh mengandungi makna lain tentang sesuatu yang tersembunyi atau menyampaikan mesej berkepentingan peribadi. Jika ia menuju ke arah yang lebih baik, mungkin ia akan membawa perkara yang positif. Bagaimana jika makna ini membawa kita kepada perkara yang menjerumuskan fikiran kita? Representasi stereotip orang tua dalam media boleh menjejaskan fungsi fizikal, mental, tingkah laku dan sosial mereka. Telah dikatakan bahawa media boleh meniru perkembangan sosial negatif yang menggariskan usia lanjut serta mengesahkan hubungan kuasa dan ketidaksamaan antara perhimpunan umur. Saya akan menceritakan tentang perwakilan media terhadap warga tua di Malaysia dan sejagat. Warga tua adalah golongan yang berusia 60 tahun dan ke atas. Pertama sekali, media di Malaysia seperti surat khabar, iklan, filem dan media sosial kurang mewakili warga tua. Cerita yang sering ditayangkan di televisyen adalah mengenai kehidupan warga tua yang dilupakan oleh anak-anak setelah mereka bekerja dan mempunyai kehidupan sendiri. Bukan itu sahaja, warga tua sering dikaitkan dengan stereotip negatif seperti mempunyai kondisi badan yang lemah, berpenyakit dan menyusahkan. Selain itu, terdapat juga stereotip positif yang mengatakan bahawa warga tua adalah golongan yang berilmu, berharta dan dihormati. Perkara yang sama dapat dikatakan oleh perwakilan media terhadap warga tua sejagat. Warga tua kurang diwakili oleh cerita benar dan sering dikaitkan dengan pelbagai stereotip negatif. Selain itu, dalam dunia hiburan, mereka dianggap berpengalaman dan mempunyai pelbagai sumber. Tambahan lagi, perwakilan warga tua di media sosial adalah sangat kurang diterokai, sedangkan media sosial telah menjadi sumber maklumat yang utama pada era ini. Malahan warga tua itu sendiri dapat menggunakannya untuk menegakkan tanggapan orang ramai dengan menceritakan pengalaman sebenar mereka. Pelbagai stereotip ini diambil oleh masyarakat tanpa mengira kesannya terhadap warga tua. Oleh itu, kita harus berhati-hati dalam mempercayai setiap kabar dan cerita tanpa sumber yang sah. Dan kepada individu yang berkaitan dengan bagaimana media memandang golongan warga emas. Berdasarkan isu ini, terdapat beberapa kesan kepada individu sama ada kesan positif atau negatif. Salah satu kesan yang dapat dilihat dari bagaimana media memandang golongan warga emas ialah seseorang individu itu akan mengikut perbuatan atau sifat yang dipamerkan. Ini merupakan kesan negatif kepada individu. Hal ini kerana apabila seseorang individu itu melihat perbuatan atau perilaku daripada warga emas yang dipamerkan melalui mana-mana media, akan menyebabkan individu ini mudah terpengaruh. Ini kerana apabila individu yang lebih berumur melakukan sesuatu, individu lebih muda akan memandangnya sebagai satu hal yang baik. Namun pada hakikatnya, perbuatan itu ialah salah. Kesan yang seterusnya kepada individu ialah menjadikan individu warga emas lebih sihat berbanding individu lain. Ini merupakan kesan positif terhadap bagaimana media memandang golongan warga emas. Media akan memandang golongan ini sebagai golongan yang bijak mencari maklumat. Contohnya, mereka boleh mencari cara memasak sesuatu yang sihat untuk hidangan mereka setiap hari. Mereka juga boleh memikirkan cara untuk kekal sihat dengan hanya menghabiskan masa mereka dengan melayari media sosial di rumah. Dan ini kerana mereka tidak perlu membawa masa untuk keluar membeli surat khabar atau buku resepi. Mereka hanya perlu merehatkan fizikal dan minda hanya dengan melayari media.
Seperti yang kita sedia maklum sebentar tadi, iaitu penjelasan mengenai bagaimana media ini memandang kumpulan warga emas. Jadi, apakah kesannya kepada masyarakat? Apa yang boleh kita lihat di sini? Terdapat kesan yang positif dan negatif yang boleh dijadikan contoh kepada masyarakat kita. Yang pertama, kesannya adalah boleh membentuk persepsi kita tentang dunia sekaligus mencerminkan cara warga emas dilayan dan dijaga dalam masyarakat kini. Pandangan awam sangat penting kerana ia merangkumi nilai budaya, norma sosial dan peranan. Pengetahuan tentang ini penting kerana ia mempengaruhi cara perubatan dan penjagaan kesihatan dilihat dalam masyarakat ini berbeza. Kajian ini menangani isu sikap masyarakat terhadap warga emas dengan melihat bagaimana warga emas digambarkan oleh media pada masa apabila lebih ramai warga emas memerlukan pelbagai perkhidmatan kesihatan dan sosial kerana sikap ini mempengaruhi kualiti penjagaan yang diberikan. Yang keduanya adalah cara pemikiran masyarakat di mana mereka memandang warga emas ini sebagai pelupa, kurang ajar dan kehilangan status kedudukan dalam masyarakat ini. Dari segi fizikal, mental dan sosial, warga emas ini tidak berdaya dan tidak mampu melakukan apa-apa pun bagi membangunkan negara ini. Mereka ini dianggap sebagai beban kepada masyarakat. Maka timbullah persoalan tentang kos dan kesulitan yang keluarga dan negara bersedia untuk menanggung dan perlu menyediakan segala perlengkapan kepada warga emas ini kerana masyarakat memikirkan bahawa ini adalah pembaziran dan menjadikan punca negara ini tidak maju. Inilah masyarakat sekarang tidak pernah menghargai jasa mereka, sedangkan warga emas yang masyarakat katakan ini adalah penyumbang segala kekuatan untuk negara kita maju bagi memudahkan kehidupan kita generasi yang sekarang ini hidup senang dan lenang. Yang terakhir, dari segi positifnya, segelintir masyarakat memandang warga emas ini sebagai model peranan kerana mereka ini dihargai disebabkan pengalaman mereka, boleh menawarkan kebijaksanaan dan bertindak sebagai contoh dalam masyarakat. Baru-baru ini terdapat seorang wanita tua dengan tongkat mengutip sampah di sepanjang pantai Tasik. Ambillah ini sebagai contoh teladan dalam hidup kita. Situasi itu menggambarkan warga emas melakukan perkara yang betul dan menjadikan contoh kepada masyarakat. Dalam kes ini, sebelum ini, wanita itu dianggap sebagai beban negara, tetapi disebabkan tindakan positifnya yang dilakukannya menyebabkan orang ramai mengambil perhatian dan memandangnya sebagai warga emas yang bijak dan bertanggungjawab. Terdapat cadangan untuk warga emas mewakili media seperti dengan meningkatkan kesedaran tentang media baharu dan menyediakan latihan profesional media. Ini juga keperluan untuk mendidik penerbit media tentang ageism dan menyediakan latihan profesional dalam bidang ini. Di samping itu, untuk mengurangkan ageism dalam media adalah pengeluar boleh memasukkan pandangan eksplisit tentang ageism dalam kandungan mereka dan membuat perkongsian dengan pihak berkepentingan yang berkaitan mempunyai kepakaran ageism. Selain itu, dasar yang jelas dan campur tangan pendidikan untuk membantu industri pengiklanan dalam mengelakkan gambaran yang menyinggung perasaan orang yang lebih tua. Seterusnya, menyediakan peluang kepada warga tua untuk mengambil bahagian dalam penciptaan kandungan dalam media. Mereka boleh menyumbang secara langsung kepada pembangunan agenda kandungan media sosial dan perwakilan dalam talian orang yang lebih tua. Oleh itu, kandungan media sosial bertujuan memenuhi keperluan maklumat mereka. Langkah proaktif dalam mempromosikan tata cara positif dalam penggunaan teknologi dan ruang cyber menerusi kempen kesedaran dan pendidikan, khususnya kepada golongan warga emas sangat digalakkan. Semoga kemudahan teknologi ini dapat dimanfaatkan oleh warga emas dan setiap individu berhemah dalam menjalankan aktiviti ruang cyber. Jadi, perkara yang dapat saya simpulkan bagaimana media mewakili orang tua ialah penduduk global semakin tua dan orang tua masih kurang diwakilkan dalam media itu sendiri. Di Malaysia sendiri, warga emas masih kurang terwakilkan, walaupun jumlah penuaan di Malaysia sudah mencecah 15%.
Di media massa sendiri, orang tua sering digambarkan dengan sakit dan kurang menyenangkan, sehingga munculnya stereotip-stereotip negatif di kalangan masyarakat hingga menjadikan sebuah itu masalah sosial yang cukup serius. Masih kurang banyaknya juga penelitian terhadap persepsi warga emas di media sosial. Namun, ada juga beberapa warga yang berpendapat media sosial itu dapat kita gunakan untuk mengupayakan memerangi gambaran-gambaran negatif terhadap warga emas. Warga emas dapat menggunakan media sosial untuk menceritakan perjalanan hidup mereka dari muda hingga menua. Jadi, media itu memiliki peranan yang cukup penting bagi kita semua. Media dapat kita gunakan sebagai alat komunikasi dan alat penggambaran dan mencerminkan kita bagaimana kita menyayangi warga emas dan juga bagaimana sikap kita terhadap warga emas. Berikut adalah kesimpulan yang sudah saya sampaikan. Terima kasih.